Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Hari ini nama cikgu Nur Syahidah, boleh panggil cikgu Syahidah saja. Okey, hari ini cikgu nak ajar bab 2 kaedah memasak, iaitu mengenal pasti maksud kaedah memasak haba kering yang telah diajar pada minggu lepas. Okey, pada murid yang tidak dapat hadir, tidak apa, cikgu akan ulang ringkasan sedikitlah mengenai penerangan cikgu pada minggu lepas. Jadi, pada minggu lepas cikgu menerangkan kepada murid-murid iaitu prinsip memasak merupakan penyediaan makanan menggunakan kaedah memasak yang sesuai. Memasak makanan juga boleh dihasilkan melalui dua kaedah. Yang pertama, kaedah memasak haba kering. Kedua, kaedah memasak haba lembap. Pada minggu lepas, cikgu menerangkan kaedah memasak haba kering. Definisi kaedah memasak haba kering ialah merupakan proses memasak makanan tanpa lembapan, iaitu wap atau air. Haba dipindahkan kepada makanan melalui udara panas dalam kaedah memasak dengan haba kering. Makanan tu boleh dimasak di dalam ketuhar, grill atau di atas bara api yang panas. Dalam kaedah memasak haba kering ni juga, makanan dipanaskan dan akan menyebabkan jus makanan terkeluar. Jadi, apabila makanan bertukar warna keperangan, suhu hendaklah dikurangkan supaya bahagian makanan dalam masak. Ingat murid-murid, apa itu definisi memasak haba kering? Definisi memasak haba kering adalah proses memasak makanan tanpa lembapan, iaitu air atau wap. Ianya hanya semata-mata menggunakan haba yang dipindahkan kepada makanan melalui udara yang panas. Seterusnya, kaedah memasak haba kering terbahagi kepada 4. Yang pertama, memanggang. Kedua, membakar. Ketiga, menggoreng. Keempat, menggrill. Pada minggu ni, cikgu akan fokus kepada memanggang, iaitu kaedah memasak haba kering memanggang. Baiklah, cikgu ada sediakan gambar. Ini adalah kaedah memasak haba kering. Hari ini cikgu akan mengenal pasti maksud kaedah memasak haba kering yang diterangkan sebentar tadi dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kaedah memasak haba kering. Jadi, cikgu akan masuk kepada slide yang pertama, iaitu kaedah memasak haba kering. Yang cikgu akan fokuskan kepada dulu ialah kaedah memanggang, yang merupakan daripada 4 kaedah memasak haba kering sebentar tadi yang cikgu terangkan. Seterusnya, apa itu kaedah memanggang? Mesti murid-murid tertanya kan? Mungkin memanggang perkara yang berbeza ataupun sama. Ataupun memanggang ni kita panggang kambing ke, kita panggang ayam ke. Jadi mari kita belajar. Kaedah memanggang adalah menggunakan haba panas dari api yang terbuka seperti pemanggang atau di dalam ketuhar. Jadi cikgu sediakan gambar, murid-murid boleh tengok. Itu merupakan sejenis alatan yang digunakan untuk memanggang, iaitu dipanggil pemanggang. Murid-murid boleh nampak tak kambing? Cikgu nampak dalam gambar tu kambing golek. Dia menggunakan haba yang panas dari api yang terbuka luas. Dia tidak menggunakan menggoreng, dia tidak menggrill. Jadi dia menggunakan kaedah memanggang. Dia menggunakan api yang haba yang panas tu, dia masak dari kawasan yang terbuka luas. Seterusnya, kaedah memanggang ni dia sesuai bagi memasak makanan yang pejar dan berlemak. Tak kisahlah kita nak panggang daging kerbau ke daging lembu, dia mempunyai tekstur yang sangat pejar dan berlemak.
Okey, makanan tu juga kita boleh lumurkan dengan rempah bagi menghalang makanan menjadi kering dan menambah rasa lagi dan mengelakkan supaya makanan menjadi kecut. Okey, sebagai contohnya cikgu menggunakan daging kambing. Okey, kambing tu cikgu akan perap dengan rempah ratus supaya kita kekalkan jus dalam tu, supaya tidak terkeluar. Jadi kita pula bila kita ada daging tu dah masak, kita akan potong, kita akan dapat rasa yang sangat sedap, dan tujuan itu juga kita dapat mengelakkan makanan daripada mengecut. Biasanya kalau kita panggang sesuatu tu kan, makanan tu akan jadi kecut je. Jadi tak menarik kan rupa dia. Okey, seterusnya kaedah pemanggangan dia juga, kita boleh balut makanan tersebut menggunakan daun pisang atau kerajang aluminium untuk kita kekalkan jus tu. Setengah pada setiap mungkin ada juga yang akan biasanya orang tradisional dia akan guna daun pisang lah. Daun pisang tu sebab apa? Biasanya kalau kita tengok daun pisang tu dia boleh kekalkan air jus tu supaya tak terkeluar. Biasa pernah tengok tak orang guna daun pisang. Tapi orang dah teknologi moden sekarang ni, dah makin canggih ni, kerajaan aluminium pun boleh digunakan lah, supaya jus dalam itu tak terkeluar. Jadi contoh, kalau selepas kita masak sesuatu, kita panggang sesuatu, kita kenalah balikkan makanan tu supaya makanan tu tidak hangus dan masak dengan rata lah. Ingat, biasanya kalau tengok ibu bapa, kalau tengok ibu ataupun bapa lah yang masak dekat rumah, mereka akan terbalikkan makanan tu supaya tidak hangus. Okey, seterusnya cikgu akan kongsikan hasil makanan yang digunakan yang boleh digunakan bagi kaedah memasak haba kering, iaitu memanggang. Okey, biasanya kita tengok kalau dekat pasar malam biasa banyak kan kebab. Siapa pernah makan kebab? Kebab tu biasanya ada banyak jenis, ada kebab ayam dan kebab daging lah. Tu biasa kita lihat. Dia letak dalam roti, lepas tu dia isi sayur, isi mayonis. Okey, gambar yang kedua pula adalah kambing goleh. Ni biasanya untuk orang makan ramai-ramai lah, tak kisahlah sama ada untuk ahli keluarga ke ataupun buat kenduri ke, kita nak jemput ramai-ramai makan kambing golek. Kambing golek ni pun kalau kita tengok dia proses dia tu, kita akan taburkan sedikit rempah-rempah lah bagi dia moist dalamnya. Okey, seterusnya adalah ayam golek. Ayam golek ni sangat famous lah masa bulan puasa kan. Ramai orang sangat buat ayam golek. Jadi ayam golek ni pun diperap dulu dengan rempah, barulah dia dipanggang daripada haba yang panas. Maksudnya di kawasan luar tu. Okey. Jadi itu saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Jadi murid-murid untuk tugasan, murid-murid boleh semak di dalam fail yang diberi, ada terdapat tugasan. Nanti murid-murid diminta membuat tugasan tersebut berpandukan modul yang diberi oleh cikgu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum.